Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk subjek pentaksiran pembelajaran, pensyarah kami Dr. Razani yang saya kasihi dan rakan-rakan semua, tugasan ini berkaitan dengan kritikan artikel berkaitan pentaksiran alternatif. Okey, kami dari kumpulan 9 yang diwakili oleh Hayatun Nur Syuhada binti Cik Hasim. Kemudian saya Fatin Akilah binti Muhammad Fahmi, Nur Afika Dalili binti Muhammad Fazil, kemudian Rosilatul Akma binti Mak Lazim dan Abdul Rahim bin Zuri. Okey, tajuk artikel yang kami pilih ialah pendekatan Hyutagogi, persepsi murid terhadap pentaksiran rakan sebaya. Saya teruskan kepada pengenalan untuk artikel yang kami pilih ini. Okey, artikel ini ditulis oleh Nur Musliyah Mustafa Kamal, Zahrah Husin dan Abdul Muhsin Sulaiman. 3 orang ini tulis artikel dan siap pada Mac 2022. Okey, dalam pengenalan, penulis ada menyatakan 3 komponen penting yang saling berkait, iaitu pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. 3 komponen ini berkait untuk membentuk hasil pendidikan yang optimal. Kemudian ada beberapa petikan yang penulis ambil, seperti yang pertama, seperti yang dinyatakan oleh Nurul Akmal Said pada tahun 2020, pentaksiran dalam bilik darjah merupakan sebahagian daripada aktiviti penting dalam proses PDP. Ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi murid yang dinilai. Kemudian, menurut Wiggins pula, pada tahun 1993, pentaksiran merupakan satu bentuk penglibatan murid yang menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mempersembahkan suatu produk secara berkesan dan kreatif. Selain dari itu, menurut Shuba dan Fried pula pada tahun 2000, pentaksiran bermaksud proses pengumpulan dan perbincangan maklumat mengenai pengetahuan dan pemahaman murid serta kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi lain-lain punya pendapat. Malah pentaksiran juga merupakan suatu bentuk proses sistematik bagi mengukur penilaian yang mencakupi pengumpulan, analisis dan terjemahan berkaitan pencapaian murid terhadap pelajaran. Ini seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Najib Abdul Ghaffar pada tahun 2011. Akhir sekali, menurut Akbar dan Siti Zaliha pada tahun 2002, tujuan pentaksiran ini dilaksanakan untuk membantu murid menguasai isi kandungan pelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kemudian saya pas kepada kawan saya. Menurut Sharifah, Rosita dan Irwan, rakan sebaya merupakan kumpulan kanak-kanak atau remaja yang mempunyai lingkungan umur, gender atau status sosioekonomi yang sama serta berkongsi minat yang serupa. Selain itu, dalam kajian yang telah dijalankan oleh Nur Muslih, Zahara dan Abdul Muhsin yang telah diterbitkan pada Mac 2022 ini, rakan sebaya merujuk kepada rakan yang berada dalam kelas yang sama dan menjadi pengganti kepada ibu bapa sebagai tempat murid meluahkan perasaan. Pada tahun 2015, Anis Saleha menyatakan bahawa rakan sebaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan diri, mengubah nilai dan sikap remaja apabila pengaruh ibu bapa serta keluarga berkurangan pada peringkat awal remaja. Seterusnya, pembentukan pribadi seseorang manusia dipengaruhi oleh persekitaran. Dalam surah Asy-Syams ayat ke-8 hingga 10 yang bermaksud, maka dia mengilhamkan kepadanya yakni jalan kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya yakni jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Zakaria Stapa pada tahun 2012 mengatakan bahawa proses pembentukan pribadi manusia dipengaruhi oleh pelbagai elemen yang boleh memberi ilham ke arah jalan yang baik maupun buruk. Akhir sekali, artikel yang ditulis oleh Chen dan Rosna pada tahun 2013 mengatakan bahawa penglibatan rakan sebaya dalam proses pendidikan berupaya untuk meningkatkan keyakinan bagi membina kemahiran diri dan mencapai kejayaan dalam akademik.
Pendekatan hiatagogi. Menurut hasil rekannya pada tahun 2007, hiatagogi membawa maksud pembelajaran penentuan diri dan pendekatannya mengutamakan kemampuan dan keupayaan murid. Selain itu, murid diiktiraf sebagai ejen utama pembelajaran melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Seterusnya, mereka dapat mengetahui cara belajar dengan betul kerana pendekatan hiatagogi ini lain dari PDP yang biasa. Menurut Blesker pada tahun 2016, murid didikkan untuk membuat penetapan matlamat, kandungan, persekitaran pembelajaran dan pentaksiran mengikut keupayaan dan kemampuan mereka selain dari persoalan apa yang perlu dipelajari dan bagaimana ilmu akan dipelajari. Saya pula akan menceritakan tentang kelebihan yang terdapat dalam artikel berkaitan pentaksiran rakan sebaya ini. Menurut Kolognesi dan rakan-rakan pada tahun 2020, pentaksiran rakan sebaya memberi implikasi kepada aspek kognitif, metakognitif, sosial dan logistik seseorang murid. Seterusnya memberi hubungan timbal balik dalam antara pentaksir dan orang yang ditaksir yang membolehkan kedua-dua belah pihak belajar antara satu sama lain. Bahkan, kajian beliau juga mendapati peningkatan kualiti pembelajaran serta murid dapat belajar memahami proses pentaksiran. Secara tidak langsung, hubungan antara rakan sebaya ketika penilaian dijalankan membawa kepada kerjasama pasukan, bantu-membantu dan menyokong antara satu sama lain ketika menyertai pelbagai aktiviti sekolah, seperti yang dinyatakan di dalam kajian Irwan Fariza Siddiq dan rakan-rakan pada tahun 2018. Selain itu, pentaksiran membuka peluang dan kepercayaan tentang kualiti yang diperlukan dalam konteks mata pelajaran, dalam konteks pembelajaran mereka serta hubungan antara guru dengan murid untuk persekitaran pembelajaran yang sihat. Penglibatan murid dalam pentaksiran rakan sebaya ini akan meningkatkan motivasi dan mengurangkan tekanan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hess dan Kenyon pada tahun 2007. Malah, murid boleh menunjukkan kemahiran mereka dengan memberi justifikasi yang sesuai berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi oleh mereka. Peranan murid sebagai pentaksir membolehkan mereka mengetahui tentang diri mereka sendiri, mengetahui apa yang boleh mereka capai dan mengawal pencapaian mereka dengan standard yang diinginkan. Itu saja daripada saya. Antara kelemahannya, peranan murid ini dilihat tidak penting untuk melakukan pentaksiran bilik darjah kerana mereka ini dianggap kurang berpengalaman. Kita ambil contoh pelajar tahun 1 yang baru berusia 7 tahun, mereka baru nak mengenal alam persekolahan rendah. Dan mereka ini, sebab itulah mereka ini dianggap kurang berpengalaman. Yang kedua, guru juga kurang meminta pelajar untuk menyemak tugasan kawan mereka. Maksudnya mereka ni buat latihan tapi tak bagi kawan mereka untuk semak. Yang ketiga, guru kurang meminta idea daripada pelajar ataupun pandangan pelajar untuk menentukan sama ada jawapan yang diberi oleh rakan mereka itu betul atau salah. Okey, sebagai penutupnya, kami berpandangan bahawa pentaksiran rakan sebaya ini memberikan impak yang sangat positif kepada pelajar kerana berupaya meningkatkan keyakinan mereka untuk berjaya kerana berlaku persaingan di antara mereka. Yang kedua, mengeratkan hubungan di antara pelajar. Dan guru juga mampu mengawal tingkah laku pelajar dengan baik di dalam kelas secara khususnya dan di sekolah secara amnya. Yang ketiga, sisi pandang murid dan guru itu berbeza. Jadi bila berlaku pentaksiran ini, guru dan murid boleh berkongsi idea dan pendapat mereka. Okey, yang terakhir, memberi ruang kepada pelajar untuk meluahkan pendapat mereka, seterusnya dapat menjana pemikiran kritis para pelajar ini. Jadi itulah pandangan kami berkaitan dengan pentaksiran rakan sebaya.